Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak review tentang ZP1001 iaitu sebuah crawler buatan Cina yang dikatakan sebagai klon kepada TRX4 Traxxas punya. Okay, di sini aku nak senaraikan beberapa kelemahan lah. Dia ada pro tapi hari ni aku nak cerita pasal kelemahan dia lah. Yang mana ramai yang salah anggap bahawa crawler ni yang ZP1101 ni adalah untuk beginner. Sebenarnya salah. Okay, crawler ZP1001 aku tak recommend untuk beginner lah crawler ni, ya, sebab pertamanya dia cepat rosak. Dia cepat rosak. Yang pertama, kalau kita tengok okay, hari pertama aku beli, kita ada satu bateri tau. Kita ada satu, dia bagi satu bateri lithium ion punya, bukan lithium polymer, lithium ion punya. Aku beli satu kedai RC di Bacok. Aku on, harga crawler ni 290 aku beli. Aku tahu harga dalam Shopee lagi murah, tapi disebabkan dah dekat nak raya haji, aku rasa postage pun akan ambil masa seminggu lebih begitu. Jadi aku nak guna cepat, aku beli di kedai offline lah, ya, satu kedai RC yang kalau korang pergi dekat Bacok adalah Ringgit Solution ke apa nama kedai tu. Harga dia 290, agak mahal lah. Ok, aku cas bateri, satu daripada bateri dia mati. Maksudnya bila aku check guna bateri checker tu, memang kosong volt lah. Jadi memang aku tak boleh pakai bateri tu. Belum lagi pergi tukar, mungkin tak pergi tukar kot. Ok, kemudian aku menggunakan bateri LiPo. Bateri LiPo yang 1500 mAh punya 2S. So voltan yang sama, iaitu 7.4 volt. Jadi sepatutnya tidak ada masalah lah, sebab voltan dia sama. Dan kepala yang standard pun dia jenis T punya T punya T-DIN dia punya ESC dia memang macam ni. Ok, yang ini aku dah upgrade lah. Dalam masa satu hari je aku beli, aku dah upgrade. Sebab tu aku tak suggest benda ni untuk beginner. Crawler untuk beginner, ini crawler yang mungkin orang dah ada pengalaman main RC sekurang-kurangnya setahun ke, baru boleh beli crawler ni. Sebab crawler ni bukan sebab korang jangan tengok harga dia. Harga dia memang murah, 200 lebih, 300. Tapi masalah yang akan timbul selepas kau pakai benda ni, tak sampai 5 minit kau guna. Okay, pertama sekali lepas aku on pakai bateri yang aku tukar tadi, first bateri dah rosak dah. Itu cerita pertama, kau buang lah bateri. Charger jangan cerita lah, yang cak ayam punya lah dia bagi. Okay, buka-buka kotak dah tak boleh guna, bateri tak boleh charge. Okay, buang satu. Tu masalah pertama, cak ayam punya lah. Lepas tu aku tukar bateri LiPo, bateri yang berkualiti aku tukar. Boleh main. Tapi bila aku check voltan sama 7.4, memang suggest dia 7.4. Aku check lepas 3 minit main, aku tak boleh pegang tu heatsink ni. Panas gila. Jadi apa yang aku buat ialah, masa dia ada cover plastik tu, so aku tak tahu apa yang berlaku dalam ni. So aku main lagi. Dan sampai satu tahap dia keluar asap dari ESC. Dia ada satu ESC. Ni bukan yang ini Ini yang aku dah upgrade ni.
Dia ada satu ESC, aku lupa belah sini kot. ESC dia keluar asap. Sudah. Okey, tak apa. Aku ada ESC kan. So ni yang Hobbywing punya, kata silap aku Hobbywing punya. Aku cabut yang original punya. Aku cabut yang original punya. Aku letak Hobbywing punya ESC. Kata silap aku Hobbywing ni. Okey, masalah sudah mula timbul. Yang pertama, servo yang digunakan untuk crawler ni bukan standard 3 pin punya, dia pakai 5 pin. So bila dia pakai 5 pin, kau kena modify servo. Okey, kau nampak tak kat situ? Bukan kerja beginner. Sebab nak modify servo standard saiz dia besar, yang dia bagi punya kecil punya. So kita tak boleh nak swap simple macam tu sajalah. So aku letak yang Futaba punya. Masalah timbul apabila saiz Futaba ni agak besar. Ni standard punya 110 punya kereta, saiz standard. Okey, aku kena potong sebahagian daripada tepi ni. Kalau korang nampak, dia kat sini dia sepatutnya ada besi. Dia ada besi pemberat macam ni. So aku terpaksa buang besi tu dan aku potong bahagian ni supaya servo tu boleh masuk. Okey, nampak tak? Ini bukan beginner ni. Hanya selepas 5 minit aku main, benda ni berasap. Dan aku kena upgrade servo dan juga ESC. Okey, sekarang dah siap lebih kurang 1 jam lah. Aku duduk auto-auto semua. Aku pakai glue apa ni 3 second punya glue saja ni. Memang okey lah, servo tak ada masalah, ESC tak ada masalah. Aku check apa semua voltan, start, okey jalan. Masalah heating problem memang stay. Ada lagi. Main 3 minit, tak boleh pegang. Last kali aku main tak boleh reverse. Tak boleh forward. Hanya reverse je boleh. Okey, aku cuba cabut, aku pasang balik, tetap tak boleh. On off. Dalam bukan lama pun, dalam seminit macam tu aku cuba. Aku pasang last kali, dia boleh sekejap. Dalam 4 saat dia boleh. Kemudian bunyi satu letupan yang sangat kuat. Macam mercun. Aku ingat ESC aku dah jahanam, ataupun receiver aku. Rupanya kat belakang ni dia ada satu kapasitor tau. Aku dah potong kapasitor ni. Aku tak tahu jurutera daripada ZP ni macam mana dia orang buat. Aku tak tahu versi yang selepas itu yang 1002, 1003 dia banyak version. Yang 1001 ni dia letak electrolytic capacitor dekat DC motor. So ini first time aku tengok orang buat macam tu. Electrolytic capacitor ni sebenarnya tak boleh digunakan untuk DC motor. Aku tak pernah tengok. Kalau kita tengok ni, contoh ni Tamiya Tamiya TT O2 tengok, dia tak letak apa pun kat situ. Tengok, relax je motor ni jalan, tak panas tak apa, relax je. Ni standard stock motor Tamiya. Aku letak bateri 5200 mAh, boleh jalan 30 minit hingga 40 minit. Dan kau masih boleh pegang motor. Yang ini main 3 minit dah tak boleh sentuh heatsink, panas. So akhirnya disebabkan ESC aku ni 60A, kuasa dia lagi kuat daripada arus ke macam mana aku tak tahu. Teknikalnya aku malas cerita lah kan. Okey, benda ni meletup. Kalau kau tengok, nampak tak bersepai tu, ada lagi kesan dia. Kalau kau nampak macam debu-debu tu sebenarnya kertas kertas yang dielectric daripada kapasitor meletup. So aku dah potong kaki, aku dah cuak. Aku ingat ESC yang dia hentam ESC. Rupanya ESC ni agak power. Dia tak hentam ESC dia hentam kapasitor je. So sekarang kalau rajin, kita boleh bateri ataupun solder sebiji kapasitor seramik punya yang 104 yang color coklat tu. Kalau rajin lah, sebab untuk menggunakan interference. Okay. Tapi disebabkan sistem ni digital sekarang ni ESC apa semua digital, apa semua handset digital, TV digital.
kipas digital, mesin basuh digital. Jadi interference tu boleh diabaikan. So aku pun tak letak lah kat sini. Sebab tak ada masalah apa pun. Tengok Tamiya yang made in Japan pun tak ada. Kalau rajin boleh bateri, aku malas. Okay. Okay. Itu selepas 5 minit guna, masalah yang ditimbul. Okay. Dah meletup motor ni kan, meletup dia punya kapasitor. Okay, kemudian seterusnya kereta ni chassis dia kalau sekali tengok nampak macam T-Rex T-Rex pula, Traxxas TRX. Sekali tengok lah. Okay, masalah yang kedua ialah motor ni kita tak boleh upgrade tau. Boleh upgrade, tapi gearbox dia, gigi dalam dia ni, dia tak pakai skru. Dia terus saja lekat terus solder dekat motor ni. Aku pernah cabut benda ni. Dan kau tak boleh suka-suka nak letak tiba-tiba brushless ke, nak letak motor yang sedia ada, tak boleh. Sebab dan gear dia, kalau tak silap aku, modul dia M1.0, jenis gigi yang besar. Kat dalam dia gear plastik. Okay, tu masalah yang kedua. Yang pertama tadi, ESC dia tu jahanam disebabkan design circuit dia tu kan, yang dia letak kapasitor tak pasal-pasal tu. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, motor ni tak boleh nak upgrade sebab gearbox ni dia bukan standard punya hobi. Dia benda ni toy lah, senang cerita. Okay, benda ni toy yang agak tidak berkualiti lah. Dia boleh rosak sebab gear dia plastik. Jadi kau nak tukar besi, korang kena beli yang baru. So bila dah banyak sangat upgrade, kat sini 100, kat sini 60, dia tak henti kat situ. Dia tak henti kat situ. Bila kau pusing belakang, kau akan tengok benda ni dia pakai dog bone. Dog bone bila kau modify standard apa orang panggil ni, transmission punya, apa benda orang panggil ni, gearbox ni, kalau standard punya, kalau kita beli yang SCX 10 ke, yang Traxxas sekalipun, dia pakai drive shaft dia tak pakai dog bone macam ni. Dog bone ni aku tak tahulah. Bila korang nak upgrade, bila-bila lah kan, nak upgrade, kau kena banyak sangat kerja. Pertama kau kena potong chassis ni. Sebab chassis ni dia macam dah built in macam tu kan. So dia keluar-keluar terus je dog bone tu, dia ada cup dia kan. Okay, pertama kau kena modify chassis ni, kena tebuk, letak gearbox. Okay, lepas tu kita boleh belilah drive shaft ni. Masalah beli drive shaft tak selesai kat situ. Sebab apa? Sebab benda ni pakai dog bone. Kat sini settle. Bila sini settle, kat sini pula masalah dia. Sebab dah ni dog bone, sini dog bone. So kau kena tukar pula benda ni. Jadi kalau total, kalau beginner, aku tak suggest lah benda alah ni. Korang beli je yang lebih baik. Modal dalam 500, dapatkan RGT ke, ataupun kalau nak main sangat, kau beli je yang ni. Ni HBX 2098. Aku letak speaker tu sebagai pemberat. Walaupun kecil, ini memang bagus sangat bagus design dia. Crawling dia pun, capability dia, dia boleh panjat main-main je ni. Ni kalau korang tengok trail ni, aku buat pakai kayu plywood ni, dia boleh main-main je ni. Ni memang hari-hari je ni, tak ada masalah. Apa yang korang kena buat kalau beli yang ini, tukar tayar dia je yang baik sikit. Sebab yang standard punya dia macam keras. Okay, itu ada 3 masalah. Yang pertama, kapasitor tu, siapa beli kereta ni, pertama sekali korang kena potong kapasitor elektrolitik. Aku rasa yang versi baru dia orang dah letak seramik punya. Tu yang pertama. Yang kedua, aku suspect benda tu lah yang makan ESC kereta ni.
Pakai 2 hari, pakai seminggu meletup, pakai meletup. Aku rasa kapasitor tu lah punca dia. Jadi kau buang. Tak ada masalah, buang je kapasitor tu, potong pakai plier. Kalau ada bajet, kalau rajin, solder lah seramik punya. Kalau malas macam aku, biar je macam tu, tak ada masalah. Okey, yang kedua masalah dia, gearbox yang digunakan bukan standard. Jadi banyak kerja yang kau kena buat kalau kita nak upgrade. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tak guna drive shaft, dia guna dog bone. So bila kau nak upgrade gearbox, automatic korang wajib upgrade juga axle ni. Dan axle harga dia bukan murah. Paling cikai pun 160. Yang best yang harga 200 lebih hingga 300 lah. Jadi kalau kereta ni dah harga 200 lebih, korang upgrade 400 contohnya, dengan motor apa semua baik, tahan duit sikit kan, puasa ke apa, beli yang lagi bagus harga 600 atau 500 RGT tu. Yang itu tak payah upgrade, terus je boleh main dengan puas hati. Nak upgrade pun tak ada masalah, sebab barang yang digunakan adalah standard. Okey, bukan untuk beginner jangan salah faham. Sebab harga dia 290 ni kita cuba, tak boleh. Yang ni aku tak suggest sangat-sangat. Sebab main 5 minit rosak, barang harga dekat 300. Aduh, kau bayang, buka-buka kotak bateri dah kong. Aku bukan nak salahkan kedai tu kan, tapi iyalah kan, kedai tu pun glamour juga. Tapi ini masalah kilang lah sebenarnya, kilang Okey, sekian, terima kasih.